Hai, Assalamualaikum. Okey, kita jumpa lagi malam ni. Okey, dengan topik Kodam Minda. Apa tu? Okey, Aju belajar ni daripada talk yang Aju attend last Friday. Okey, so hari ni Aju nak share dengan korang macam mana korang nak godam minda korang ni, otak kita ni. Okey, so stay tune. Assalamualaikum semua. Okay, so sebelum itu lupa, stay tune sampai habis live ni sebab Aju ada bonus nak bagi korang tau. Nak tak bonus? Kalau nak bonus, type dekat situ nak bonus. So kena tunggu sampai habis. Okay, so sekejap je. Okay, so Aju akan sharekan korang dua tips. Okay, dua saja tips untuk malam ni. Macam mana you nak godam otak you. Okay, macam Aju punya sharing sebelum ni, Aju dah cakap kan, otak kita ni power tau. So kita kena train otak kita ni untuk dia jadi power. So setiap of kita, Allah create kita ni dengan specialty tersendiri. So macam mana kita nak guna kita punya specialty kita ni, okay, dalam kita punya harian. Okay, kalau you all dengar ada bunyi ombak ke apa, ada tengah pasang diffuser ni. Okay, harap tidak mengganggu. Okay, so tips pertama. Apa tips pertamanya? Okay, kita dalam hidup kita ni, semua orang lah, okay, bukannya Aju saja, bukan korang saja, semua orang. Okay, semua dari kita selalu akan guna perkataan apa tau? Selalu kita akan guna dalam diri kita perkataan have to. Okay, have to dalam bahasa Melayu dia terpaksa. Okay, dalam kita punya perbualan setiap hari, okay, sama ada secara formal ke, informal ke, kita akan guna perkataan terpaksa. Okay, apa contoh perkataan terpaksa yang kita guna? Apa statement yang selalu kita bagi? Okay, first statement selalu kita bagi. Okay, cuba bagi contoh a few selalunya you akan cakap apa? Saya terpaksa bangun awal pagi ni. Saya terpaksa pergi kerja masa PKP ni. Saya terpaksa guna EO sebab kawan baik saya offer. Betul tak? You pernah kan guna perkataan terpaksa ni? So kenapa nak guna perkataan terpaksa? So, macam mana kita nak train otak kita, kita nak godam otak kita ni untuk kita change terpaksa tu kepada something yang positif. Okay? Macam mana? So, kita akan tukar perkataan words terpaksa kepada words yang selalu kita yang bagi kita sesuatu yang positif. Contohnya, okay, words yang you boleh guna. Saya pilih, saya suka, saya sayang, saya minat, saya mahu. Nampak tak macam mana vibes daripada terpaksa bangun pagi kepada saya suka bangun pagi. Okay, so otak you akan secara positifnya, secara automatic akan kata saya apa yang saya buat apa yang saya bangun pagi tu, bila saya bangun pagi tu is something yang positif. Okay, so inilah words-words yang positif yang you kena guna. Okay, you need to, must, choose to, like to, want to, love to. So something yang positif. Okay, contoh lagi, saya sayang pada kerja saya, ianya income shopping saya. Okay, saya suka bangun awal dan banyak kerja boleh saya siapkan sebelum anak-anak bangun. Saya mahu spend masa dengan anak dan suami. Saya jatuh cinta dengan EO Lavender, tidur nyenyak, anak behave. Okay, so daripada terpaksa tukar kepada sayang, suka, minat and so on. Something yang positif. Okay, so on that day you takkan rasa macam tu negatif. Tak.
Okay. Tips yang kedua. Okay. Ini kita selalu sangat guna. Please stop. Jangan guna perkataan je ataupun only. Jangan guna. Okay. Macam bila kita guna perkataan je ni, kita selalu cakap macam ni. Saya kerja biasa-biasa je. Suami saya orang biasa-biasa je. Gaji saya 3K je. Kenapa nak kena ada je kat belakang tu? Kenapa? Okay? So, why not you change je tu? Sebab je tu, you macam merendahkan diri you sendiri. You mengecilkan diri you sendiri. Kenapa? Kenapa you perlu merendahkan diri you? Tak perlu. Okay? So, bila you ada perkataan je tu, itulah yang mind you akan jadi negatif. Okay? So, you change je tu kepada something yang positif. Sebab tu you terpaksa hack you punya minda. You terpaksa godam you punya minda. Okay? So, how to change? Okay? Sepatutnya you patut rasa bangga. Okay? You patut rasa bangga dengan diri you sendiri. So, ubah statement you kepada, okay, daripada words yang you guna, saya kerja biasa-biasa je, kepada saya kerja di company XXX sebagai eksekutif. Nampak tak you punya professionalism dekat situ? Daripada you cakap, saya kerja biasa-biasa je. Kenapa? Kenapa nak cakap you kerja biasa-biasa je? Semua orang kerja apa pun sekali, kerja sekali apa pun, semua kerja yang halal. Betul tak? So, kenapa you nak kecilkan diri you? Even kerja sebagai cleaner tu pun, kalau cleaner tu tak ada, tempat you tak bersih. Orang angkat sampah tu kau tak ada, siapa nak angkat sampah untuk you? Okay? So, tak payah nak cakap, saya kerja biasa-biasa je. Tak perlu. Just be professional, just be confident of yourself. Apa kerja you, cakap je. Saya kerja di XXX sebagai eksekutif. Saya kerja di XXX sebagai cleaner. Walaupun orang akan cakap, cleaner je. So, you change. Cik, kalau saya tak kerja di cleaner, siapa nak clean rumah cik? Okay? So, next. Ini pun orang selalu guna. Suami saya orang biasa-biasa je. Kenapa you nak kecilkan suami you? Kenapa you nak cakap macam tu? Je tu. Tak perlu. Okay? Change your statement kepada suami saya seorang suami dan ayah kepada anak-anak terbaik di dunia. Nampak tak vibes tu? Okay? Lagi satu. Gaji saya 3K je. Ini selalu orang cakap. Saya tak faham kenapa. Okay? So, you change your statement, gaji saya 3K je, tukar kepada gaji saya 3K. Dan ini rezeki yang Allah bagi untuk saya, keluarga saya. Nampak tak positif dekat situ? Nampak tak vibes dekat situ? So, please change. Okay? You nampak kan? Simple words. Okay? Simple word yang you guna boleh ubah otak you, boleh ubah emosi you. Okay? Untuk semua yang watch ni, why not? Okay? Apa kata you cuba ni? Okay? You cuba cakap kat diri you sendiri. Sekarang ni, you cakap kat diri you, saya duduk rumah je hari ni. Apa perasaan you? Apa otak you akan trigger? Mesti otak you akan trigger boring satu hari ni. Betul tak? Betul? Okay? So, why not tukar statement tu? Okay? Sekarang ni tukar statement tu. You cakap kat diri you, saya duduk rumah bermain dengan anak-anak. Saya happy sangat. Apa yang you rasa? You rasa tak vibes dia? Okay? So, itulah vibes yang you patut tukar. Itulah pemikiran yang you patut godam. Patut you buang, you erase all the negative thing kepada change kepada positif. Okay? Sebab kalau lagi you negatif, lagi masalah. Dengan keadaan PKP kita sekarang ni 2.0, you rasa kita boleh balik raya? I don't think so. Okay? So, okay, so kata-kata apa yang you keluarkan, words yang you keluarkan daripada mulut you sendiri, words tu yang akan determine your thought.
Okay, kata-kata tu yang akan menentukan fikiran you. Okay, so jangan sesekali you cuba ataupun you guna lagi perkataan-perkataan yang negatif-negatif ni. Okay, buang perkataan terpaksa lah, buang perkataan je lah, buang perkataan only, change kepada something yang lebih positif, macam I love to do this, I love to do that, saya sayang buat ni, saya suka buat ni, saya minat buat ni, saya segala yang something yang positif. Okay, so you perlu tahu language that empower, bahasa tu yang memperkasakan segalanya. Okay, sebab words boleh menaikkan seseorang, dan words juga, perkataan yang you keluarkan boleh menjatuhkan seseorang. So jangan sesekali guna words yang boleh menjatuhkan seseorang, even your partners, your friends, your family. Okay, so use something yang positif. Okay, so itu sahaja 2 tips tu je. Terima kasih. Okay, ada 2 tips tu saja. Okay, last kali, macam saya cakap tadi, nak bagi bonus kan? Okay, so this is the bonus time. Okay, Aju ada buat infografik. Okay, Aju buat sendiri tau infografik ni. Dah a few days Aju buat. Okay, so nak bagi, tak nak bagi, tapi hari ni, malam ni, sebabkan topiknya Aju rasa macam tak tahu kenapa Aju nak share dengan korang. Okay, Aju buat infografik ni mengandungi apa, pesanan-pesanan apa positif yang Aju extract daripada buku ni, Jom Audit. Sebab Aju tahu kalau you all tengok Aju punya FB live yang first January kalau tak silap. Okay, so dalam tu Aju ada cerita pasal Jom Audit ni kan, buku ni. So a few kata-kata daripada dalam Jom Audit ni Aju ambil dan Aju extract, Aju buatkan infografik. So Aju nak bagi kat korang tau infografik ni. Okay, macam mana you nak dapatkan infografik ni? Senang je. Okay, tulis kat komen tu you nak, dengan tinggalkan sekali you punya email address. Nanti Aju akan emailkan ke korang semua. Okay, so anyone yang tengok live, sama ada yang tengok live sekarang ni ataupun yang akan tengok repeat punya nanti ke, just tinggalkan you punya komen you nak dengan you punya email address. Aju akan emailkan you all infografik ni. Okay, sebab infografik ni something yang macam just to give you a positive thing. Okay, sebab Aju tak rasa semua orang ada buku ni. Okay, Aju tak rasa semua orang ada buku ni, betul tak? Okay, so dia banyak topik dalam ni. Okay, so I take a few topics, okay, untuk Aju share dengan korang. Okay, something yang boleh bagikan diri you positif everyday. Okay, memang kita as a human, kita tak boleh nak positif everyday, memang tak. Ada hari kita positif, ada hari kita negatif. Okay, ada hari kita happy, ada hari kita sedih. Okay, kita down, mesti ada. But whatever, kita lah sendiri, diri kita sendiri yang kena orang kata make it ourselves positive. Orang lain tak boleh bantu kita, partner kita tak boleh bantu kita, kawan kita tak boleh bantu kita, family kita tak boleh bantu kita, diri kita sendiri. Okay, dengan keadaan PKP sekarang ni, so please janganlah, sebab ramai, okay, kenapa Aju keluarkan topik ni, sebab ramai kawan-kawan Aju yang depressed sekarang ni. Even a few of my staff depressed. Okay, sebabkan kita terpaksa bekerja rotation, so I cuma sempat Zoom dengan diorang to give her something yang boleh motivate. I'm not a motivation punya person ke apa, tak. Okay, nak kata Aju everyday positif, memang tak. Ada masa Aju pun negatif juga. But bila you ada minda yang apa, bila you rasa diri you negatif, cari something yang positif to cover all the negative. Okay, boleh. Sebab tu I kata train your mind. Okay, kita boleh, orang kata, change apa yang negatif kepada yang positif. Apa pun semua minda you yang akan control.
Okay, bila minda you positif, your body akan jadi positif. Orang sakit, orang depressed because of you punya mind. You tak boleh control your mind. Okay, so please control your mind. Okay, so itu saja. Lagi banyak maybe lagi pula. Okay, so esok pukul 9:30 topik dia lagi best. Okay, topik dia, okay, Aja akan bagi you all topik, okay, 5 cara nak perbetulkan otak kita untuk lebih positif dan optimistik. So, nak tahu topik tu apa konten dia, tunggu esok. Okay, bye. Itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Bye. Selamat malam.